Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya kasihi. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan untuk menunaikan beberapa permintaan sahabat-sahabat subscriber saya di channel Abang J. Jadi ada yang minta pada saya untuk buat review berkenaan dengan Simulink BMW R1250 RT. Okey, kita start. First ni saya nak cerita lampu dia dulu. Okey, lampu untuk BMW R1250 RT ni keseluruhannya dia menggunakan LED. Okey, lampu dia kalau mula-mula kita start, okey, tu LED dia. Okey, ni sini. Ni daylight lah. So kalau kita start, itulah yang akan menyala. Okey. Kemudian waktu malam ataupun bila dah tak terang sangat lah, lampu yang akan menyala ialah lampu ni, bawah yang pertama ni dengan atas. So ada dua lampu, low beam, maknanya lampu rendah. Okey. Dan yang ini 1, 2, 3, 4 ni yang ada macam mata tu lampu high beam dia. So keseluruhan lampu untuk Simulink ni ialah ada 6 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, nanti insyaAllah kalau ada masa dan kelapangan saya buat review terang ataupun kecerahan lampu untuk Simulink ni. Okey, alang-alang cerita pasal lampu ni kan, bawah ni ada spotlight ni, kiri dan kanan. Of course ada kiri kanan, tak kau pasang sebelah. Okey, ini saya tambah kemudian. So biasanya lampu ni saya guna ketika kalau saya nak cruising atas highway. So saya nakkan orang lebih nampak kewujudan saya dan Simulink ni. Cukup dah sebenarnya dengan dia punya daylight running tu, DLR tu. Tapi sengaja oleh kadang-kadang saya cruising dalam kelajuan yang agak tinggi. Ada masa 105, ada masa 106. So untuk lebih keselamatan, saya akan pasang, walaupun ketika tu saya cruising ataupun saya touring pada waktu siang. Dan malam dia sangat membantu. Sebenarnya lampu yang dah sedia ada tu, ada 6 biji tu, dah cukup dah untuk kalau berjalan malam. Just saya nak tambahkan lagi keterangan tu dan jelas penglihatan tu. So saya install sepasang ataupun dia punya set spotlight lah. Spotlight ni jenama Denali. Harga dia masa pasang itu 3,000 lah lebih kurang. Dia bukan ada ni saja, dia ada lampu dia ni sepasang. Kemudian dekat bawah seat dia ni ada dia punya, orang kata apa nak panggil lah, relay ke bukan relay lah, macam boleh dikatakan enjin pada spotlight tu lah. Gitulah lebih kurang yang nak operate benda tu, BMW ada juga sediakan yang original punya spotlight, tapi saya pilih untuk menggunakan yang third party punya. Settle bab lampu tadi, kita beralih ni pula, kaki dia ni, tayar dia ni. Okey, tayar dia ni asal yang BMW bagi Michelin Road 5, depan belakang lah, jenis yang sama. So saya pernah cerita pada kawan-kawan dulu yang saya pernah tukar dah. So sekarang saya pakai Bridgestone Battlex Sport Touring T32, depan dan belakang. Kos untuk tayar ni, depan 500, belakang 700 harga dia. So dalam 1,200 lah lebih kurang sekali dengan pasang. Dan kemudian brake dia, caliper dia BMW, tapi saya
dapat info yang BMW dia guna Brembo sebenarnya, cuma mungkinlah dia ambil lesen ke apa benda ke lebih kurang macam tu lah. So dia gunakan, dia letak logo BMW kat situ. Tapi asalnya sebenarnya Brembo. Dia dengan Brembo sama. Bahasa mudahnya ni Brembo lah, cuma tulis BMW. Belakang dia tulis Brembo. Nampak tu? Belakang Brembo. Spesifikasi tayar segala bagai saya tak payah cerita lah, saya memang tak reti bab-bab tu. Tu apa namanya, bab spesifikasi. Tayar depan saiz berapa, tayar belakang saiz berapa, besar di depan belakang berapa, itu anda cari sendirilah dekat website BMW Motorrad Malaysia. Detail, boleh print out lagi, boleh buat kitab. Semua ataupun keseluruhan body si molek ni dah dipasang PPF, protecting film. Macam tu lah lebih kurang. Ni semua ni saya dah hantar ke Armoblaze Ampang untuk buat dia punya, orang kata, tinted lah. Ni semua ada ni nampak ni. Tak pastilah, mungkin jelas tak jelas tapi dia ditutup lah aurat dia. Masa mudah dia kan. Ni pun tinted juga, tapi yang ini saya ambil yang gelap. Dia asalnya yang ini pun dia punya windshield ni, kru dekat Armoblaze tanya nak gelapkan juga macam ni tak? Nampak tak ni? Ni kan dia macam warna dia gelap sikit ni. Ni kan cerah. Asalnya nak digelapkan juga macam ni, tapi saya fikir-fikir untuk pemanduan malam lebih baik clear. So yang ini, yang luar ni pun semua ni pakai yang clear punya. Semua ni termasuk atas tank ni semua ni. Box belakang ni semua dah tinted. Panel pun saya tinted. Dia punya LCD ni TFT. Ini tinted tapi warna clear. So itulah. Termasuk juga dengan lampu depan ni pun tinted juga, sebab kadang-kadang bukan apa, bila kita cruising dengan kelajuan yang agak tinggi, kita follow kadang-kadang belakang lori ataupun belakang kereta ataupun sama-sama rider yang menggunakan motor besar, big bike. Dia punya stone chip, batu-batu yang kecil kan, bila dia kena dekat sini, bila dia kena kat body apa semua, so dia akan lagi payah lah nak polish, nak maintain. So lebih mudah sekali pasang tinted, insya-Allah mudah untuk jaga. Kos pemasangan untuk PPF ataupun protecting film ni, seingat saya dalam 1,000 lebih kot, kalau tak salah ingat saya lah, dalam 1,000 lebih kos dia ni. Kena tinggal lah motor 2 hari tak salah tinggal si molek ni dekat Armoblaze. So saya masa dapat molek hari tu, saya dah pakai dalam 4-5 hari. Kemudian saya hantar pergi Armoblaze lah Ampang untuk buat dia punya tinted. Gear si molek ni quick shifter. Quick shifter ni kalau kita nak tambah gear, tambah kelajuan, so tak perlu nak tekan clutch, tak perlu nak tarik clutch, just songkit naik je ke atas. Tapi masa gear 1 kena pakai clutch lah. So gear 1 ke gear 2, gear 2 ke gear 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7 dan seterusnya lah. Sorry saya gurau je, gear dia sampai 6 je. So boleh naik ke atas tu tanpa kita tarik clutch. Dan untuk drop gear, maknanya nak turunkan gear daripada gear 6 ke gear 5, gear 5 ke gear 4, 4 ke 3 pun tak perlu nak tarik clutch lah. Kita panggil auto blipper. So dia punya bestnya kat situ. Yang saya rasa lah, ini memang saya tak buat kajian detail lah, yang saya rasa dengan pengalaman saya, kalau ada quick shifter dan juga auto blipper ni, dia tak buang masa untuk kita tarik clutch, satu. Yang kedua, dia punya performance tu lebih bagus. Rasa macam MotoGP, walaupun ni bukan jenis GP, bukan motor racing, ni touring.
Dan kemudian kalau kita nak change gear masa corner, lebih selamat tanpa perlu tarik clutch. Sebab kalau kita tarik clutch, motor tu seolah jadi macam neutral, tak ada kawalan. Tu yang saya rasa lah bila kita nak, contoh saya nak ambil corner kan, tengah gear 5. Saya rasa kalau corner gear 5 ni tak berapa nak grip sangat dia punya control ataupun dia punya tayar tu. So saya nak pakai gear 4 sebagai contoh. So tengah-tengah saya nak masuk corner tu, saya boleh turun tekan bawah je sekali. Daripada 5 pergi kepada 4. So dia punya pergi tu tanpa tarik clutch tu lebih confident, grip dia lebih best. Okey, untuk sebuah motor touring, dia punya keistimewaan dia ialah dia ada box dia ni kiri kanan. Masa saya beli Molek ni dulu, memang dah dapat lah box yang kiri kanan ni. Box ni biasanya saya guna untuk letak bag dan juga helmet. Nak buka dia, nak tengok dalam ni kan. Ni. Tekan je macam tu sekali. Tekan je butang ni sekali. Yang tu dia akan terangkat. Tarik. Tapi kena tahan sikit dengan kaki. Sebab nanti kalau dia tarik tak tahan kaki dia boleh, tapi nanti mudah rosak lah dia punya tali tu. So dah macam ni dah buka, tahan sikit kaki. So tu size dia. Untuk letak helmet full face sebiji, senang-senang, tak ada masalah, sebiji je lah. Dan bila letak helmet full face sebiji, boleh letak lagi lah selit-selit, mungkin baju hujan ke, botol air ke. Sini pun sama juga. Buka dia, tekan, tahan kaki. Tu glove saya dengan botol air. Kain plekat ni memang ada dua function lah. Satu, kalau saya nak berhenti mana semayang, senang, buat alas. Lagi satu memang saya guna untuk balut botol. Balut botol supaya tak bercalar-calar lah dalam ni. Sebab kalau dengan botol ni takut dia beresik dengan plastik kan. Dekat sebelah kanan, atas apa nama dia panggil apa ni, sayap dia ni apa, fairing. Macam tu lah, fairing kau panggil ni. Tak kira lah benda ni lah. Ada tempat soket ni. Ni bukan tempat nak nyalakan yang kata api rokok tu, bukan. Ni tempat cas dia, tempat cas bateri. So masa bila saya guna charging ataupun cas bateri ni, okey, untuk tahan bateri dia, okey, BMW bagi warranty tak salah saya untuk bateri 2 tahun. Bermakna kalau apa-apa berlaku pada bateri, insya-Allah ada cover lah, tukar. Jadi untuk supaya kita boleh jaga bateri dengan baik, BMW sarankan kita charge bateri BMW R1250RT ni setiap lebih kurang 2 minggu sekali. 2 minggu sekali charge. Jadi saya belilah charger tu. Harga dia dalam 600 lebih kurang dekat BMW R Damansara, tempat saya ambil si Molek ni. Dan tambah pula saya guna spotlight. So bila saya dah jalan jauh, contoh saya pergi ke Perlis sebagai contoh, so dengan penggunaan spotlight, lepas tu guna dia punya TFT screen yang LCD besar depan tu tadi, so balik je saya akan charge lah. Tempoh charge untuk bateri si Molek ni biasanya 24 jam ke 30 jam. Sebab dia pakai istilah apa, floating charge. Maknanya dia akan, bila dah sampai kepada tahap 98, nak sampai ke 100, kemudian nak full tu, dia makan masa lama tu. Mungkin dekat dalam 10 jam pula untuk proses tu. So kesemuanya lebih kurang dalam 24 ke 30 jam. Tengok kepada berapa banyak bateri yang dah kurang. Alhamdulillah, setakat saya dah pakai ni, bateri tak ada masalah walaupun saya pakai spotlight. Alhamdulillah, sebab memang jagalah dia punya tahap kesihatan bateri tu. Sama macam saya jaga tahap kesihatan saya juga, selalu kena charge. Okey, untuk si Molek ni, dia bukan hanya ada side stand saja ni, tongkat ni, tapi dia ada juga double stand. Double stand ni. Okey, double stand ni tak teruk sangat lah nak di standkan dia tu, tak teruk sangat. Tapi nak kena ada teknik dan cara yang betul. Okey. Pertamanya, sebelum nak double stand tu, make sure memang nak kena turun dulu lah ni. Kemudian
tekan ni ke bawah, tolak sikit sampai kita rasa dia balance dengan dua-dua. Kita boleh rasa dia akan pergi belah sana sikit kan. Okey, ini pun gayat juga dia buat ni. Okey, kemudian guna dua benda tau, dua anggota. Satu yang belah kanan, kaki kanan ni untuk tekan. Kemudian tangan kanan saya ni tarik dia punya ni. Tunjuk tangan kanan ni sikit. Ni, tarik dia punya ni. Kemudian berdiri atas dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Selesai. Maknanya pijak dalam pada masa, kaki pijak dalam pada masa yang sama, tangan ni tarik. Kalau tiap-tiap hari buat benda ni, sado. Okey, untuk simulate ni dia pakai keyless. Ni kunci dia lah. Keyless dia ni. Dia ada kunci macam ni. Gitu. Baik. Buat review. Ada pula abang polis. Jadi ini guna untuk ni. So kalau saya nak lock ke apa kan, benda ni, so dia punya function lah. Okey. Kemudian ini saya punya kunci top box, tapi ini saya tak pasang top box ni. Next saya akan review top box yang saya pakai. Okey, oleh kerana dia keyless, untuk buka apa nama panggil apa ni, fuel cap, tempat nak letak petrol ni, setakat ni dia pakai petrol jangan pakai diesel Euro 5 kan, ke bulan pergi. So make sure enjin tutup. Kemudian kunci ada pada kita tu maksudnya dalam poket lah. Letak dalam poket dan boleh buka. Inilah rupa dia. Untuk petrol Simulate ni, Alhamdulillah, dia ni golongan motor marhain lah untuk kategori dia punya petrol. Saya dinasihatkan oleh technician dan juga pomen dekat BMW, dan saya tanya juga dengan kawan-kawan lain yang pakai motor BMW yang lebih kurang sama. Memang dia paling sesuai pakai RON 95, minyak kuning, minyak yang murah tu, yang RM2.15 kot 1 liter. Dia tak perlu pakai 97. Saya tak pasti kalau pakai juga jadi macam mana pada Simulate ni, tapi yang pasti kalau saya pakai, sengsara jugalah dengan harga sekarang kan. Tapi Alhamdulillah dia pakai 95, tak menjejaskan dia punya performance. Alhamdulillah tak jejaskan performance dia. Boleh pergi sampai 200 lebih pun boleh kalau berani nak pergilah. So tak adalah istilah enjin dia tu jadi macam tersangkut-sangkut ke, tersedak-sedak ke, tersenut-senut ke, tak ada. Dia 95 dah cukup bagus dah untuk dia punya performance. Dan kawan-kawan saya macam Adam pun yang pakai S1K Superbike kan, pun dia orang pakai 95, boleh pergi sampai 26, 28. So tak ada masalah. Mungkin sebab BMW design engine dia, atas sebab saya rasa lah, sebab mungkin motor dia ni worldwide, seluruh dunia. Tak semua negara yang support RON yang sampai tinggi-tinggi ni, 97, 100, 200, 300. Jadi 95 ni orang kata sedang-sedang, secukup rasa. So dia boleh pakai dengan 95, cukup, Alhamdulillah. Kita sampai ke part yang paling best lah bagi saya dekat motor ni. Kita cerita pasal cockpit dia. Okey, pertama dia ada TFT screen yang besar dan banyak info-info yang boleh akses dekat situ. Okey, kemudian sebelum saya on dia punya TFT ni, saya cerita apa yang ada dekat atas ni dulu. Okey, yang ada dekat kiri kanan, butang dia banyak kan. Okey, saya start dengan belah sini dulu. Okey, kat sini butang yang paling atas ni, gambar ni gambar kunci ni, nampak tak? Kunci dan ada macam gambar bag ni. Okey, ni untuk lock dan unlock dia punya segala kompartmen ni. Ni ada satu kompartmen, ni pun ada kompartmen box kiri, kanan dan kiri. Okey. Jadi ini untuk lock unlock. Dengar.
So boleh lock dengan unlock kat sini. Mode ini ialah mode pemanduan. Dia ada beberapa mode. Pertamanya dia ada eco, untuk yang orang kata pemanduan yang jimat minyak lah bahasa dia, eco. Lepas tu dia ada road untuk pemanduan jalan yang kering biasa. Dia ada dynamic, jalan yang kering, agresif sikit. Dan yang terakhir dia ada rain, untuk jalan basah ataupun hujan. Sangat membantu. Rain tu sangat membantu kalau kita nak bawa dalam keadaan hujan ataupun jalan basah. Ni biasalah untuk start stop engine. Okay. Kemudian ni saya pasang asing. Ini dia punya phone holder. Kalau saya nak tengok Waze ke apa, saya akan tengok kat sini. Ataupun kalau nak tengok siapa call ke apa, saya akan letak kat sini lah. Dia ada posh bag yang saya tak bawa. Okay, ini dia punya apa nama kita panggil, cruise control, adaptive cruise control. So kalau saya nak onkan dia, tekan, boleh set lah kelajuan berapa nak. Dan specialnya adaptive cruise control BMW ni, depan dia ni ada radar. Ni radar dia. Ni radar dia ni. So kita set, katakanlah kita set 140. Bila ada kenderaan kat depan, dia akan automatic brake, slow. Dan juga bila kenderaan tu dah tak ada, dia akan automatic laju balik. Dan cruise control dia ni boleh set maksimum 160 saja, dia tak ada lebih. Okay. Ni hazard light. Ini dia punya windshield turun naik. Bukan, minta maaf, bukan windshield turun naik. Ini kita punya jarak. Bila kita dah on cruise control ni, kita boleh set jarak berapa dekat kita dengan kenderaan depan sebelum dia mula brake. Sorry, ni dia. Kemudian ini menu untuk kita akses TFT screen, nanti saya tunjuk. Ni windshield punya turun naik. Ni signal, ini horn. Okay. So kita on dia punya TFT screen. Mungkin tak berapa terang kot sebab tengah hari kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia punya start dia. Okay, dah start. So kita boleh akses apa yang ada dekat sini. Kita punya trip meter, segala bagai lah, suhu apa semua, minyak hitam, onboard computer, ada trip computer, tire pressure. So dia ada TPMS, tire pressure monitoring system. Kemudian ada tunjuk kita servis bila lah. So main kat sini je lah. Okay, untuk kita nak gesikkan ke kanan dan ke kiri, dia pakai ni. Ini boleh bawah, atas. Boleh kalau nak gesik dia gini. So kalau kita tolak ke kanan, dia ke kanan. Kalau ke kiri jadi macam ni. Nampak? So roller ni membantulah. So dia ada dekat tu radio pun ada. Sebab kiri kanan ada speaker, ada loudspeaker. Kalau nak dengar kuat lah. Kalau tidak, saya biasa connect dengan helmet je. Ini navigation, maps BMW punya. Saya biasa guna Waze je lah, saya tak guna yang BMW punya. Ada media untuk access music, telefon untuk jawab dan buat call, tak ada masalah. Pada setting assist ni, dia ada untuk damping, boleh set road ataupun dynamic. Cruise control kita boleh set untuk kita punya karakter macam mana, agresif ataupun tidak. DTC ni benda saya pun tak tahu. Traction control kot. Tak habis belajar lagi. Heating. Okey, heating ni maksudnya ni, dekat grip ni kalau kita bawa hujan, sejuk ataupun ada dekat negara sejuk, so benda ni untuk manaskan kita punya grip lah. Dan juga seat ni pun ada pemanas. Vehicle setting ni ada alarm sistem dengan light lah. Kemudian sistem setting, kita ada date time, unit nak pakai apa, nak pakai batu ke, MPH ke, KMH ke, fuel consumption, pressure nak pakai PSI ke, nak pakai bar ke, temperature nak pakai Celsius ataupun Fahrenheit, language, connection ini untuk kita nak pair. Ni biasa saya pakai ini untuk connect telefon, connect pada TFT. Kemudian rider helmet, kita boleh connect dekat sini, so dengar lagu pun tak dengar dekat speaker, dengar dekat helmet pakai intercom.
kita punya rider helmet pun boleh connect sekali, passenger helmet pun boleh sekali. Display brightness untuk TFT screen. Kemudian ada, kita nak set contoh dekat sini yang keluar nanti apa benda, trip ke apa benda ke, boleh belaka. Apa lagi, ni untuk reset lah. Information ni mungkin software dengan dia punya license untuk TFT ni lah. Okey, belanja bunyi lah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini bunyi Simulink. Nak dengar tak dia punya horn? Horn dia jangan kecil hati lah kalau dengar sebab ramai orang marah kalau dengar horn dia ni. Okey, macam saya kata tadi, windshield dia boleh turun dan naik. So bila saya nak naik, ketika saya dekat highway, kelajuan yang agak tinggi ataupun hujan, so saya naikkan macam ni. Tekan ni untuk atas, dia naik. Okey, tu maksimum lah. Ni yang paling maksimum. Kemudian kalau nak turunkan balik, just tekan, dia akan turun lah. Kalau saya bawa dalam bandar dan tak laju, saya akan rendahkan paling bawah. Okey, kompartmen yang ini bolehlah nak selit apa-apa, koin ke apa benda ke, barang kecil-kecil. Yang belah kiri ni, yang belah sini. Okey, ini untuk kompartmen ni guna untuk charge phone wireless. So phone boleh letak dalam ni. Kalau siapa guna iPhone sebagai contoh, yang paling sesuai yang bukan max, yang bukan saiz besar, so ngam-ngam. Kalau yang nak guna yang max, saiz iPhone 13 Pro Max contoh kan, casing kena tanggal, letak handphone saja, ada ngam-ngam. So dekat sini ada boleh wireless charging, dan juga dia ada kipas dalam ni untuk sejukkan telefon. Kat sebelah kiri fairing dia ni, sayap belah kiri ni ada quick button. 1, 2, 3, 4. Ini untuk kita set nama pun quick button kan. So kita nak tekan 1 ni untuk apa? Untuk heater, set dah boleh set. Kemudian nombor 2 kalau nak set play music, so tak payah access kat sini satu-satu, tak payah pakai dia punya ni, terus tekan je sekali, so dia akan onkan music. 3 boleh set untuk radio, contoh lah. So kalau tiba-tiba tengah cruising nak dengar radio, tak payah nak pakai menu, buka manual, cari radio nak on, tak payah, tekan je sini sekali, dia akan pergi pada radio. 4, apa benda contoh nak buka maps, navigation, so tekan je kat sini. Tapi secara jujurnya saya tak nak guna benda ni. Tak tahulah, rasa macam dia anak tiri kan pula kan. Sebab saya biasa lebih selesa access kat sini, senang. Boleh je nak guna ni, nantilah kalau saya dah rajin nak guna, terbuka hati untuk menggunakan quick button, nanti saya akan buat review lain insyaAllah. Saya memiliki dan dapat Simulink ni pada Ramadan tahun lepas. Ni Ramadan tahun 2022, saya beli ni pada Ramadan 2021. Alhamdulillah. Ini memang target saya. Okey, sebelum ni kalau anda semua tengok video-video saya kan ada sebiji motor yang saya selalu sebut, si Bambam, skuter BMW juga, C400 GT. Okey, alkisahnya bermula begini. Saya pergi ke BMW Motorrad, arah Damansara. So bila saya dah tengok-tengok, saya macam ada nak ambil RT. Salesman yang entertain saya pada masa tu, dia kata, "Bang, kalau abang nak ambil RT, baik abang tunggu, sebab nanti RT akan ada keluar model baru. Tapi lambat sikit, dalam setahun ke setahun lebih daripada tempoh ataupun masa saya tanya tu." Saya kata okey lah, tak apalah. Kalau macam tu saya sanggup tunggulah. Sebab kalau saya ambil RT yang lama, cantik juga, tapi lampu depan dia tak ada LED dan dia tak ada TFT screen yang besar dan seksi macam ni. Jadi saya kata tak apalah, kalau macam tu saya tunggu.
Tengah-tengah saya nak balik tu, laluan saya nak keluar tu, saya nampak satu skuter C400 GT. Berkenan pula masa tu. Saya pun sambar tu dulu dan saya pakailah si Bambam C400 GT tu setahun ke setahun lebih kurang. Tu cerita dia. Jadi bila saya dah ambil BMW RT ni, bila saya dah memilikinya dalam Ramadan tahun 2021, ujung-ujung dah saya ambil tu pun dalam 7-8 hari lagi nak Aidil Fitri. So kira motor raya tahun lepas lah, tapi tak berapa nak boleh beraya juga. So, masa tu kita PKP dan tak boleh balik kampung, tak boleh merentas daerah masa tu tahun 2021. Okey, harga dia. Ni yang ramai orang tanya. Okey lah. Tapi secara jujur dan ikhlasnya, saya tidaklah berniat untuk menceritakan yang bolehlah kau nak cerita motor kau harga mahal sebab tidak. Ini salah satu daripada bentuk kurniaan dan rezeki yang Allah bagi. Lain orang, Allah bagi lain rezeki. Saya mungkin Allah kurniakan, alhamdulillah, rezeki daripada segi keluarga yang baik, ibu ayah yang baik, anak-anak yang baik, pasangan-pasangan hidup yang baik. Tapi mungkin ada benda yang Allah tak rezekikan pada saya tapi rezeki pada orang lain. Jadi kena sentiasa baik dengan berbaik sangka dengan Allah dalam bab rezeki ni. Okey, harga dia termasuk insurans semua sekali 148,000 harga dia. Dan boleh nak buat loan sama ada dengan BMW Credit ataupun bank-bank lain boleh. Tak salah saya CIMB pun boleh kalau tak salah saya. Si Molek ni kategorinya sport touring ataupun touring lah. Motor ni macam-macam. Kalau yang big bike lah, ada naked, ada sport bike, ada super bike, ada adventure, ada touring, ada sport touring. Jadi ni kategori touring. Bermaksud untuk perjalanan jauh, tak kira lah highway ke, jalan dalam ke, tak ada masalah. Alhamdulillah. So kalau dekat highway, kalau kategori motor ni, ini antara yang champion lah. So saya dah bawa motor ni, alhamdulillah, pergi ke Johor Bahru, pergi ke utara, ke sebelah utara Perlis, Kedah, Perak, balik kampung, ya. Alhamdulillah, perjalanan lancar dan baik. Kalau kata penat bawa motor, ada juga yang kata 100,000 lebih, dekat-dekat 150,000, baik beli kereta. Okey, ini adalah minat dan kegemaran masing-masing. Alhamdulillah, minat saya kepada dua roda ni dah lama sebenarnya. Cuma alhamdulillah, umur dah masuk 40-an ni direzekikan dengan kenderaan dua roda yang baik. Jadi bila kita ada kenderaan ataupun tunggangan yang baik ni, dan Nabi pun kata kita ni dikira bertuah, dikira beruntung, berjaya bila kita ada kenderaan yang baik, ada pasangan hidup yang baik dan ada kediaman yang baik. Jadi walaupun harga dia 100,000 lebih, kalau logik-logik orang kata 2 tayar je pun, patutnya kalau 100,000 lebih, biarlah ada 12 tayar ataupun 22 tayar, baru puas hati kan. Okey, mahalnya tu sebab safety dan juga sistem dia. Sikit lah, sebab kalau anda nak tengok apa benda detail, saya tak reti nak cerita satu-satu nama-nama sistem dia tu. Tapi antaranya ialah braking dia bagus, braking system dia bagus. Saya dah berapa kali tidaklah nak kata nyaris-nyaris tu, tapi ialah terkejut-terkejut tu ada juga kadang-kadang bila kita tengah dalam cruising dalam 14, 15, tiba-tiba ada kenderaan lain yang tak sengaja tukar lorong, belok, tak bagi isyarat. Jadi alhamdulillah, dengan dia punya engine boxer dia ni, kemudian brake yang bagus, traction control yang bagus, mood pemanduan yang bagus, nanti kita cerita pula nanti berkenaan dengan mood pemanduan. Alhamdulillah, dia jadi selamatlah dekat situ, insya-Allah. Itu antara sebab-sebab lah kenapa harga dia harga yang premium. Ini soalan biasa sangat orang tanya. Abang J dah bawa berapa laju motor ni? Pernah pergi? Okey. Atas buku BMW claim dia boleh pergi lebih pada 240 ke atas. Tapi jujurnya kalau nak sembang kari memang sedap lah. Saya boleh kata senjuk sampai 300 kan. Jujurnya saya pernah test motor ni 235. Yang paling saya berani lah.
Boleh pergi lagi tu, tapi saya tak berani dah masa tu. 235 maksimum, 235. Itu pun sekejap je. Dalam saya dah cecah 235 tu cukup. Abang Ji, motor bagak besar-besar macam ni, kotak kiri kanan ada peti ais segala bagai ni, boleh tak bawa dalam bandar? Jawapannya insya-Allah boleh. Dan saya pernah bawa motor ni berulang-alik pergi kerja hampir 3 minggu. Masa bila saya guna? Okey, kan saya cerita saya ada C400 GT BMW yang skuter dulu. Okey, masa saya jual motor tu untuk saya dapatkan Forza saya yang Honda Forza C Omel 250 tu, masa itulah saya dah tak ada sebiji motor yang C400 yang untuk saya ulang-alik pergi kerja tu. Masa tak ada motor tu, saya pakai Simulik ni lah. Ulang-alik pergi kerja. Time pergi dan balik, maklum sajalah Lembah Kelang. Saya duduk dekat Ceras, tempat kerja kat Shah Alam. Memang cenggini teruknya, ya. Tapi boleh, Alhamdulillah. Celah-celah kereta tu boleh. Nak tahu lepas tak lepas antara side mirror kereta tu kan, kita biasa motor celah kiri kan, tengah-tengah tu. Kalau lepas saja telinga capang dia ni, insya-Allah lepaslah box belakang dia. Makna daripada segi body Simulik ni, ini adalah yang paling lebar dia punya side mirror dia ni. So kalau side mirror lepas kiri kanan, body keliling kiri kanan pun insya-Allah lepas. Don't worry. Buat masa ni saya belum pernah sagat side mirror orang lagi. Saidina Husin pernah bertanya kepada ayah beliau, Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, berkenaan dengan sikap dan tingkah laku baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sikap dan tingkah laku Nabi sesama manusia? Maka Saidina Ali bin Abi Talib menjawab bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, pertamanya wajah baginda ni ceria, menyenangkan hati orang yang melihat baginda. Kemudian baginda juga orang yang memudahkan urusan, zero birokrasi, tidak menyusah-nyusahkan orang. Benda yang boleh dimudahkan, kita bagi mudah. Kemudian Nabi juga orang yang lemah lembut, cakapnya lemah lembut, akhlak dan tingkah lakunya pun lemah lembut, tak berkasar dengan orang, ya. Kemudian tidak suka cari gaduh, bukan jenis provok punya orang ni. Baginda Rasul sikapnya tak suka cari gaduh. Kalau macam orang sekarang ni dah terbalik, benda boleh gaduh, buat apa nak bincang, ya tak? Nabi tak. Nabi menggunakan konsep musyawarah dan berbincang dulu. Bergaduh ataupun istilahnya perang kalau pada zaman Rasulullah SAW tu merupakan satu jalan yang mungkin kita boleh kata dengan izin lah, ya, jalan yang terakhir lah, ataupun apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk perang, barulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang. Okey. Kemudian Nabi pun tak buruk-burukkan orang, bukan jenis yang suka mencari cerita ataupun gosip tentang orang, ya. Dan baginda tidak juga kedekut. Baginda sifatnya suka memberi, suka tolong orang, suka menyantuni. Kalau sekarang ni ibaratnya baginda ni suka buat CSR lah, ya, tanggungjawab sosial. Baginda cukup hebat bab-bab kebajikan ni, dan berusaha untuk menutup keaiban orang. Inilah antara sifat dan sikap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita boleh ambil, kalau tak semua apa yang saya sharekan tadi pun, dapat 1-2 sifat dan sikap pun dah cukup baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.